سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmat, adanya barakah dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Berbekalkan masa yang ada, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur 3 potong ayat yang terakhir daripada surah yang kita baca pada pertemuan sebelumnya, iaitu surah At-Tariq. Dan ini adalah 3 ayat yang terakhir berbaki, yang mana insya-Allah moga-moga dapat kita habiskan pada malam ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahbilil kafirina amhilhum ruwaida. Surah At-Tariq ayat 15, 16 dan 17. Baik, di dalam pertemuan kita sebelum ini, kita sudah membahaskan bermula daripada ayat yang ke-10, 11, 12, 13 dan 14. Antara lain sebagai bentuk revision, peringatan dan ulangan kembali untuk lebih memudahkan kita memahami dan menghubungkan apa yang telah kita pelajari sebelum ini dengan apa yang akan kita belajar dan tafsirkan pada malam ini insya-Allah. Ayat sebelum ini berbicara mengenai was-samaa'i zatir raja' wal ardi zatis sad' innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Demi langit yang menurunkan hujan dan bumi yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, innahu laqaulun fasl, sesungguhnya Al-Quran adalah benar-benar firman Allah yang memisahkan di antara yang hak dan batin. Wa ma huwa bil hazl, dan bukanlah Al-Quran barang senda gurau, barang main-main. Baik, dalam perbahasan sebelum ini kita sudah memberikan penjelasan-penjelasan, penafsiran-penafsiran yang berkaitan dengan pandangan-pandangan dan pendapat ulama tentang ayat-ayat yang dibacakan tadi. Dan ada juga bentuk kinayah, perlambangan yang sudah kita contohkan dalam pertemuan sebelum ini. Tetapi pada malam ini ada sedikit penambahan. Sebagai contoh, ada satu riwayat yang diriwayatkan daripada Hammad bin Usamah telah menceritakan kepada kami Buraid bin Abdullah daripada Abu Burdah, daripada Abu Musa,
daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni adalah satu hadis yang cukup panjang. Tapi saya jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam bentuk pemaknaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan ataupun perbandingan, petunjuk dan ilmu yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutuskan aku membawanya, sama seperti bandingan dia hujan lebat yang turun daripada langit yang menimpa bumi. Ingat perkataan ni, perbandingan ataupun perumpamaan, petunjuk dan ilmu yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutuskan aku untuk membawanya, sama seperti hujan lebat yang turun daripada langit yang menimpa bumi. Jadi bila air hujan turun menimpa bumi, Rasulullah menjelaskan jenis-jenis bumi yang menerima air hujan tersebut. Ada beberapa jenis dan bentuk bumi. Antaranya yang pertama, Rasulullah menjelaskan jenis bumi yang diberi nama naqiyah. Naqiyah. Bagaimana sifat tanah, sifat bumi yang diberi nama naqiyah? Apabila menerima air hujan yang turun daripada langit, bumi yang diberi nama naqiyah ni dia mampu menerima air hujan tersebut. Menerima di sini bermaksud bumi tersebut sifat dia menyerap air hujan tersebut masuk dalam muka bumi. Daripada serapan air hujan tersebut, bumi itu mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan padanya. Daripada serapan air hujan tersebut, mampu menumbuhkan pokok-pokok yang mana mungkin menghasilkan bunga-bunga, menghasilkan buah-buahan yang mampu untuk dinikmati. Itu jenis tanah yang pertama, nama dia naqiyah. Manakala sifat tanah yang kedua diberi nama oleh Rasulullah dalam hadis ni sebagai ajadib. Alif, jim, alif, dal, ba. Ajadib. Lagu mana sifat tanah yang diberi nama ajadib? Bila dia menerima turunnya air hujan, sifat tanah ajadib ni dia tak sama macam hak pertama. Hak pertama dia menerima dan dia serap air tersebut. Tapi hak nombor dua ni bila dia terima air, dia tak boleh nak serap air. Cuma hak dia boleh buat, dia hanya mampu menakung air tersebut. Jadi tanah tu hanya mampu menakung air tapi tak mampu nak menyerap air masuk dalam dia. Jadi daripada air yang bertakung itulah dapat dijadikan sebagai sumber minuman, dapat dijadikan sebagai minuman bagi ternakan, dapat dijadikan sebagai kegunaan untuk perkara yang lain. Itu sifat tanah yang kedua yang namanya ajadib. Manakala yang ketiga, Rasulullah menggambarkan satu lagi jenis tanah, jenis bumi yang nama dia qi'an. Qi'an. Qaf, ya, ain, alif, nun. Qi'an. Lagu mana sifat jenis tanah qi'an ni? Bila air hujan turun menimpa dia, dia tak ada sifat menyerap macam yang pertama, dia tak ada sifat menakung macam yang kedua, tapi dia ni jenis tanah yang gersang, tanah yang keras sungguh. Bila sifat dia gersang, bila sifat dia keras, maka bila air hujan turun, dia tak serap, dia tak takung, tapi dia meleleh pergi tempat lain. Seolah-olah tak menerima serapan, tak menerima takungan, dia meleleh pergi tempat lain. Okey, itulah 3 gambaran jenis tanah yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis ni bila menerima penurunan air hujan terhadap jenis-jenis tanah tersebut. Sebenarnya ini adalah bentuk ramziyah. Dalam bahasa Arab disebut sebagai perlambangan.
Hari ini bahasa moden kita sebut sebagai bentuk analogi. Apa dia? Ayat yang kita baca sebelum ni, was-sama'i dzatir raja', demi langit yang menurunkan hujan, wal ardi dzatis sada', demi bumi yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ayat ni analogi dengan hadis tadi ialah hujan yang turun tu seumpama wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan daripada langit sebagai bentuk rahmat, sebagai bentuk kebajikan, sebagai bentuk kebaikan, sebagai bentuk petunjuk dan hidayah kepada manusia. Sama seperti sifat hujan untuk bumi. Hujan yang Allah turunkan untuk bumi pun rahmat ada, kebajikan ada, kebaikan ada, kegunaan untuk manusia. Jadi analogi di sini hujan yang turun sama seperti wahyu yang Allah turunkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Tujuan dia untuk apa? Sebagai petunjuk, sebagai hidayah, sebagai syariat dan sumber berhukum bagi seluruh manusia. Jadi manusia itu diibaratkan seperti tanah yang menerima air hujan. Dan bila sebut tanah, digabungkan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, ada 3 jenis tanah bila menerima respon daripada hujan yang turun. Begitulah perumpamaan jenis hati dan dada manusia. Apa respon bila menerima wahyu, bila menerima ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala? Jenis manusia yang terbaik sama sifat dia seperti tanah yang nama dia naqiyah tadi. Apa sifat tanah naqiyah tadi? Bila turun hujan, dia akan serap dan mampu menumbuhkan tumbuhan padanya. Inilah jenis manusia yang terbaik bila dia menerima wahyu daripada Allah. Bila menerima ilmu dan pengetahuan daripada Allah, manusia sifat yang sama seperti tanah tadi, dia bukan mampu menyerap, tapi mampu menumbuhkan tumbuhan. Dengan kata lain, ilmu yang dia dapat, ilmu yang dia serap, ilmu yang dia terima mampu memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, dan juga ilmu tersebut dia gunakan untuk memanfaatkan kepada manusia yang lain. Jadi inilah sebaik-baik manusia yang digambarkan dalam analogi ini. Terima wahyu, terima ilmu, terima pengetahuan, benda tu jadi manfaat untuk diri dia. Jadi panduan untuk diri dia, jadi bekalan untuk diri dia, jadi sumber ilmu, jadi sumber ibadah, jadi sumber berhukum, bukan setakat untuk diri dia, tapi dia mampu memanfaatkan pada orang lain. Dia sebarkan, dia ceritakan, dia dakwahkan, dia bicarakan. Baik, itu yang pertama. Manakala jenis manusia yang kedua ni sama seperti tanah hak nama ajadib tadi. Dia tak boleh nak serap air, tapi dia hanya mampu menakung air. Ni antara level dan tingkatan manusia jenis yang kedua. Dia mampu takung saja. Dengan kata lain, bila dia menerima wahyu, dia menerima ilmu dan pengetahuan daripada Allah, dia hanya mampu untuk memanfaatkan benda tersebut untuk dirinya sahaja. Dirinya semata-mata. Tetapi tak ada lagi kemampuan pada dia untuk menyebarkan pada orang lain. Ni kira bagus dah tu. Kurang-kurang hak dia terima, hak dia dapat tu ada manfaat untuk diri dia, walaupun kadar dia tak mampu lagi nak sebar, nak dakwah, nak cerita pada orang lain. Tapi hak paling sadis, hak paling hina jenis manusia lagu mana? Hak tanah yang nombor 3 Rasulullah habaq, hi'an. Serap ayak pun tak boleh, takung ayak pun tak boleh. Bila turun hujan, dia berlari, dia meleleh pergi tempat lain. Ni jenis manusia yang hati dia keras, hati dia gersang, hati dia tandus bila berhadapan dengan wahyu Allah, bila diberikan ilmu dan pengetahuan, seolah-olah gambaran dia tak mau mengangkat kepala dia pun. Seolah dia menafikan, tak mau terima.
benda yang disampaikan kepadanya. Jadilah seperti tanah tadi. Dia bukan sahaja tak mampu untuk memanfaatkan hal tersebut pada diri dia, malah lebih jauh dia tak mampu nak memanfaatkan sesuatu pun kepada orang lain. Jadi berbalik kepada hal tersebut, kita tune, kita tengok kepada jenis tanah yang terakhir. Inilah yang Allah nak gambarkan dalam 3 ayat terakhir, 3 ayat seterusnya. Bila Allah sebut innahum, sesungguhnya mereka. Mereka tu, dhamir tu kembali kepada kuffar Quraisy. Kafir-kafir Quraisy yang pernah hidup semasa dan sezaman dengan hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi mendakwahkan agama Islam kepada mereka, bila Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, apa tindak balas mereka? Apa respon mereka? Apa refleks mereka terhadap dakwah dan bacaan ayat-ayat Al-Quran tadi? Mereka terima dengan hati yang terbuka, mereka terima dengan hati yang senang, atau mereka melakukan kontra, menolak, menafikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada mereka. Inilah jenis sifat tanah yang ketiga. Hak jenis keras kepala, orang Kelantan cakap keras king. Jenis payah, nak berbicara payah, nak bercakap, tak mau buka otak dia, tak mau buka minda dia untuk menerima sesuatu yang berbeza daripada apa yang dia faham, apa yang dia pegang, apa yang dia bawa sebelum ni. Sedangkan hak didakwahkan oleh Nabi, itulah kebenaran yang sebenar, itulah kebenaran yang sejati. Berbanding dengan pegangan batil, pegangan yang salah tentang agama, tentang Allah, tentang syariat sebelum ni. Ni sebagai contoh, kita buat sedikit revision sekali lagi. Bayangkan apa yang mereka pegang sebelum ini, yang mereka anggap sebagai agama nenek moyang, yang mereka anggap mereka ni ambil daripada Nabi sebelumnya. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail. Mereka anggap itulah mereka pegang, itulah kebenaran. Tetapi jelas, gambaran-gambaran sejarah menyebutkan sebaliknya. Kalau tuan-tuan tengok, sebagai contoh dalam amalan melakukan ibadat haji. Ya, kita tahu ibadat haji diwarisi daripada Nabi Allah Ibrahim, daripada anaknya Nabi Allah Ismail. Tetapi bolehkah akal, kepala otak tuan-tuan menerima bahawa mereka ni dalam sejarah pernah bertawaf dalam keadaan telanjang? Tawaf dalam keadaan telanjang. Bolehkah akal kita nak menerima kalau mereka berdakwa ini adalah ajaran ibadah haji yang diterima oleh Nabi Allah Ibrahim? Boleh terima tak? Tak boleh terima. Takkan itu juga yang diajarkan oleh Nabi Allah Ismail pun akal kita tak boleh terima. Nah, habaknya kenapa terjadi demikian? Kerana mengagak-agak, kerana mengandai-andai, itulah yang terbaik yang mampu mereka buat. Mereka telah renovate, mereka telah mengubah cara beribadah sebagaimana yang diwarisi oleh Nabi Allah Ibrahim. Begitu juga sewaktu dalam keadaan tawaf, bukan sahaja bertelanjang, tetapi mereka tawaf dalam keadaan bersiul-siul dan bertepuk-tepuk tangan. Boleh tak kita fikir bahawa ni yang diajar oleh Nabi Ibrahim suruh buat waktu kita tawaf? Lah ni kita tawaf, kita mungkin ada yang baca ayat-ayat Al-Quran. Okey lagi. Ada yang berwirid dengan wirid-wirid tertentu. Okey lagi. Ada yang berzikir dengan zikir-zikir tertentu. Okey lagi. Tapi otak kita tak boleh tak menerima kalau seorang tu tawaf dalam keadaan bersiul-siul, tepuk-tepuk tangan. Dengan mendakwa, ni hak Nabi Ibrahim, ni hak Nabi Ismail. Jadi mereka telah melakukan apa? Perubahan pada ibadah tersebut. Bukan pada pusingan, bukan pada tawaf, tapi pada perlakuan ketika memusing tawaf tu. Jadi mereka dah ubah. Bila mari diperbetulkan oleh Nabi Muhammad, sakit kepala saja.
Dia nak lawan lah, dia nak tentang lah, dia nak nafi lah, dia tak mau terima. Tu contoh. Begitu juga dengan konteks ni. Bila analogi ni diberi, maka tujuan dia apa? Sebab was-sama'i zatir raj'i wal ardi zatis sad'i ni qasam. Lafaz sumpah. Bila Allah ada lafaz sumpah, maka mesti ada jawabul qasam. Jawab bagi sumpah tersebut. Poin yang Allah nak cerita pada jawabul qasam. Apa dia? Innahu laqaulun faslun. Sesungguhnya Quran Tuhan nak cerita. Analogi kepada wahyu daripada Allah, ni adalah benar-benar firman Allah yang memisahkan di antara yang hak dan batil. Hak inilah ditentang, hak inilah dilawan oleh golongan musyrikin Mekah. Sehingga macam-macam tuduhan yang dilemparkan, diberikan kepada Nabi Muhammad bila mereka berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran. Ada yang tuduh ni sama seperti syair-syair, ada yang menuduh sama seperti sajak-sajak, ada yang menuduh sama seperti mereka pernah membaca prosa-prosa klasik Arab, ada yang menuduh sama seperti bacaan-bacaan tertentu yang dibacakan oleh dukun-dukun dan bomoh-bomoh, macam-macam tuduhan. Tapi hakikatnya Quran tetap terjaga, Quran tetap terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang nak cerita mereka yang hak keras kepala ni lah. Okey. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya hum tu sebagaimana yang saya sebut kembali kepada mereka. Ada yang menterjemahkan hum musuh-musuh Allah. Masih lagi boleh diterima secara umum. Tapi secara spesifik banyak tafsir yang menyebutkan hum dhamir tu kuffar Quraisy. Kafir-kafir Quraisy. Apa yang mereka buat? Yakiduna kaida. Mereka telah merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Jadi kalimah kaid, yakidu kaida. Kaidu, kaf ya da tu adalah perancangan, tipu daya. Selalu dalam ayat-ayat sebelumnya kita berjumpa kalimah perancangan-perancangan daripada musuh ni Allah guna perkataan makar. Mim kaf ra. Kita selalu jumpa ayat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka musuh-musuh Allah merancang, Allah pun merancang dan Allah sebaik-baik perancang. Selalu kita jumpa kalimah makar, perancangan juga. Tapi malam ni kita bertemu dengan kalimah kaid. Tapi sifat kaid ni dia lagi dalam. Kerana dia jenis perancangan, dia jenis tipu daya yang cukup jahat. Terhadap orang yang dia nak khianat, terhadap orang yang dia nak anaya. Benda yang cukup besar. Contoh, selain daripada surah ni, kita boleh nampak kat mana perkataan kaid. Kita akan nampak nanti surah yang nak penghujung. Cerita pasal tentera bergajah yang dipimpin oleh Abraha waktu mereka datang ke bumi Mekah nak hancurkan Kaabah. Allah guna kalimah yang sama kaid. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum. Tu kalimah kaid. Tipu daya, perancangan jahat mereka. Allah guna di situ bukan kalimah makar tapi kalimah kaid. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Baik. Di sini ada sedikit perbahasan. Walaupun ada sebahagian ulama tafsir yang menspesifikkan, mengkhususkan apa perancangan yang jahat tu. Tapi sebahagian yang lain ada yang menyebutnya secara umum. Jadi kita ambil beberapa perkara yang kita boleh ingat, hak mudah-mudah sepanjang sejarah. Apa yang pernah berlaku kepada Rasulullah dan para sahabat. Sebagai contoh kita kata, dalam sejarah mereka pernah cuba memberikan suguhan ataupun suapan, dengan kata lain menawarkan sesuatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan imbalan, dengan pertukaran Rasulullah
kena berhenti daripada menjalankan misi dakwah baginda. Antaranya yang kita boleh lihat, golongan musyrikin Mekah ni pernah menawarkan harta dan kekayaan kepada Nabi Muhammad. Antara kaedah yang mereka pernah buat, mereka kata kami akan ambil sedikit daripada harta-harta kekayaan yang dimiliki oleh golongan-golongan bangsawan, golongan-golongan elit, golongan-golongan kaya mereka. Maksudnya cari hak kaya-kaya, ambil hak kawan ni sikit, ambil hak kawan ni sikit, ambil hak kawan ni sikit, sehingga hak sikit-sikit diambil tu bila dihimpunkan, harta hak dihimpunkan tu akan diserahkan kepada Nabi Muhammad, yang menyebabkan Nabi Muhammad akan menjadi yang terpaling kaya di antara mereka. Tapi ada syarat lah. Hak mana? Hak kita sebut tadi, ambil harta ni, kamu jadi paling kaya, syarat dia berhenti berdakwah, berhenti bercakap pasal Islam. Nabi berhenti ke tak? Nabi tak berhenti. Nabi tak terima pun tawaran tu, walaupun menjadi manusia yang paling kaya dan berharta pada waktu tu. Ada juga mereka cuba menyuap dan menawarkan wanita. Kalau Nabi nak wanita, kalau Nabi nak perempuan, kami akan berikan wanita yang dianggap paling cantik di Mekah pada waktu tu. Dan kalau orang bertanyakan, siapakah yang memiliki wanita yang paling cantik, paling indah, paling anggun, pasti orang akan menjawab, Muhammadlah pemiliknya. Nabi terima ke tolak? Syarat dia sama, berhenti berdakwah, berhenti bercakap pasal Islam. Nabi terima? Nabi tak terima. Dan ada beberapa lagi tawaran yang mereka buat dari sudut nak bagi jawatan. Kami akan menjadikan kamu ketua, kamu jadi pemimpin, kamu jadi raja di Mekah. Syarat dia berhenti. Kami duduk bawah kamu, tak apa. Kami jadi sekadar AJK pun tak apa. Dia tak sebut lah AJK tu, saya yang sebut, nak bagi mudah faham. Jadi sebab apa Nabi tolak? Sebab tu bukan tuntutan. Kerana Nabi menyampaikan dakwah Islam ni kerana amanah, kerana tanggungjawab. Kerana dalam Islam yang Nabi bawa tu supaya manusia mengenal dan mengerti siapakah penciptanya yang sebenar. Sebab manusia ni dah tak mengerti, terumbang-ambing, keliru, samar-samar di antara bercampurnya kebenaran dan kebatilan pada waktu tu. Zaman pun disebut dengan nama zaman jahiliyah. Jadi marinya wahyu daripada Allah ni nak suruh Nabi ni sebagai bentuk amanah dan tanggungjawab, perkenalkan Tuhan tu siapa sebenarnya. Allah hak kita wajib sembah, Allah hak kita wajib patuh, Allah hak kita wajib taat tu siapa dia? Apa syariat dia? Apa perintah dia? Apa larangan dia? Nak suruh manusia kenal betul. Itulah kebenaran yang Nabi nak bawa. Jadi kalaulah Nabi termakan dengan harta tadi, kalaulah Nabi termakan dengan wanita tadi, kalaulah Nabi termakan dengan pangkat tadi, maka usaha ini akan selesai dan berkubur. Tak ada lah. Tapi bukan tu tujuan dia. Sebab tu sama seperti dakwah yang kita buat pada hari ini. Bukan tujuan dia harta, bukan tujuan dia wanita, bukan tujuan dia pangkat dan sebagainya. Sekadar memberikan penjelasan berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh antara yang mereka pernah buat pada Nabi. Antara lain ada yang mengkhianati dan menzalimi Nabi. Ni tuan-tuan pun tahulah banyak kisah bagaimana Nabi dizalimi, Nabi dibuat khianat, Nabi dibuat jahat. Tengok contoh jiran-jiran terdekat Nabi. Tuan-tuan mesti tahu dalam sejarah ada di antara mereka yang pernah buat apa? Pi buang najis, pi buang kotoran-kotoran depan rumah Nabi. Ambil najis, ambil kotoran dalam perut-perut binatang yang disembelih, pi letak depan pintu rumah Nabi. Ada sebahagiannya pi, kalau orang Kelantan dia sebut lesek. Lesek kat dinding tu. Sini dia sebut apa tak? Saya nak. Calik kat dinding ke. Ni perbuatan apa? Ni kita panggil perbuatan khianat lah. Sedangkan hidup berjiran, hidup bersama, tapi kerana tak suka dengan Nabi, tak suka dengan dakwah Nabi,
walaupun mungkin ada hubungan kekeluargaan. Contohnya daripada pak saudara dia sendiri, Abu Lahab dan isteri dia. Isteri dia pun kadang-kadang buat onar juga. Buat apa? Kadang-kadang menghalangi, meletakkan halangan-halangan, meletakkan duri-duri di jalanan laluan yang Nabi nak pi ke masjid. Apa cerita ni? Kalau kita hari ni halang orang tu, ustaz selalu duk lalu kok ni kita letaklah daun kayu ke, kita letaklah paku ke, kita letaklah halangan biar dia tak bagi sampai. Jenis orang yang hati dia sakit, hati dia benci, penuh hasad terhadap Rasulullah. Tak kurang, ada yang ketika Nabi sedang solat, Nabi sedang sujud, pergi letak apa? Pergi letak najis, pergi letak barang-barang kotor dekat belakang Nabi, atas kepala Nabi. Abu Jahal pun pernah cuba mengangkat seketul batu nak hempak atas kepala Nabi, tapi Nabi diselamatkan. Ada yang jenis cubaan nak meludah Nabi. Contoh seperti sepupu baginda. Siapa sepupu baginda? Anak Abu Lahab lah, Utaibah. Anak Abu Lahab ni dia ada 3 orang. Pertama nama dia Utbah. Yang kedua nama dia Utaibah. Yang ketiga nama dia Mu'attab. Semua kosakata dia Ain, A, Ba. Utbah, Utaibah, Mu'attab. Jadi dalam sejarah dikatakan hak sulung dengan hak ketiga tu kemudian hari masuk Islam lah. Utbah dengan Mu'attab, Utaibah tu. Utaibah ni dengan Utbah tu, dua-dua tu bukan setakat sepupu Nabi, tapi dua-dua tu menantu Nabi. Dalam sejarah, sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul ni, mereka pernah berkahwin masing-masing dengan anak Nabi yang nama Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Waktu zaman jahiliyah, waktu Nabi tak jadi Rasul. Utbah kahwin dengan Ummu Kulsum, Utaibah kahwin dengan Ruqayyah. Tapi bila Nabi diangkat jadi Rasul, Abu Lahab, bapak mereka tak suka. Jadi Abu Lahab provokasi mereka 2 orang ni supaya menceraikan isteri masing-masing. Jadi anak-anak Rasulullah diceraikan oleh mereka berdua. Tengok apa yang Abu Lahab buat dekat Nabi Muhammad. Bukan sahaja mereka 2 tu sepupu Nabi, bahkan anak menantu kepada Nabi. Ni nak cerita Utaibah. Pernah Utaibah di satu ketika, dia dengar sahabat-sahabat Nabi hak masuk Islam tu, bila mereka dengar bacaan Al-Quran, wahyu yang turun pada Nabi, Nabi ajak pada mereka, mereka duk baca sama-sama mereka. Tiba-tiba dia panas telinga, tak suka nak dengar. Dia pergi marah kat mereka, kemudian pergi jumpa Nabi. Dia marah kat Nabi, dia tarik baju Nabi sehingga hampir terkoyak jubah Nabi. Dan ada cubaan dia cuba ludah Nabi, tapi nasib baik ludah dia tu tersasar, tak kena pada Nabi. Lepas tu dia buat cabaran pula. Kalau hang nak doa kat Tuhan kamu, aku ni jadi apa-apa, doa. Tengok orang jenis jahat. Akhirnya Nabi doa, Allahumma sallit kalban min kilabik. Maksudnya Allah hantarlah pada dia ni, buatlah apa-apa anjing daripada anjing-anjingmu. Tapi nanti hak mai anjing ke apa hak mai? Diringkaskan cerita, satu masa dia mengikuti rombongan. Golongan-golongan Quraisy ni pi ke Syam. Di Syam tu mereka berehat di satu tempat nama Zarqa. Dirikan kemah di situ, berehat malam tu. Tiba-tiba tak tahu mari mana ada seekor singa liar datang. Singa liar duk keliling kemah tempat depa berehat. Kawan ni tak boleh tidur. Dia kata, sudahlah ni. Aku rasa aku kena doa Muhammad dah ni. Tak ada lain dah, singa ni mari ni bukan orang lain ni, untuk aku. Lalu dia kata apa? Sesungguhnya Muhammad telah membunuh aku. Walaupun sekarang aku berada di Syam, dia berada di Mekah. Sebab dia tahu dah. Last kali singa tu terekam bahagian kepala dia sehingga membawa maut. Itu contoh orang yang pernah cuba nak ludah Nabi dan minta supaya Nabi berdoa pada Allah untuk dia. Jangan main-main. Dia ingat doa Nabi ni macam mana? Macam perkataan biasa yang keluar dari mulut manusia. Tu doa waktu Nabi dianiaya. Tu salah satu contoh lah. Okey, ada ketika Nabi sedang sujud seperti Uqbah bin Abi Mu'is. Bayangkan seorang tu sedang solat, sedang sujud. Dia boleh pergi ambil kain dia sereluk kepala Nabi.
tekuk leher ni, dia tarik. Tengok punya jahatnya. Sekurang-kurang kita hari ni pun, hak jahil-jahil kita, kalau kita ada masalah dengan seseorang, kalau kita nak bergaduh dengan seseorang pun, tak ada gamak kalau kawan tu kata, apa-apa pun tunggu aku nak semayang dulu. Kita hak jahil ni, hak samsing pun, okey relax. Kalau nak semayang, semayang dulu. Kalau kita nak bergaduh, lepas pada ni. Ada lagi etika dan adab kita tu, tak ada kata, nanti saat dia sujud, aku pergi kok belakang, tak ada lagi. Tapi hak ni duk sujud, pergi renggut dengan kain. Asyik baik waktu tu Rasulullah diselamatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita tengok pula isu yang tuan-tuan pun tahu tentang pemboikotan ekonomi yang berlangsung hampir berapa tahun dalam sejarah? 3 tahun. Pembesar-pembesar elit kafir musyrikin Mekah ni boikot ekonomi, sekat ekonomi, blokade ekonomi. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Siapa-siapa tak boleh menjalankan urusan ekonomi dengan dua bani ni. Tak boleh muamalah, tak boleh jual beli, tak boleh transaksi. Contoh kalau kita hari ni, kita Bani Hashim, Bani Muttalib, keluar nak pergi kedai runcit. Minta maaf, Bani Hashim, kami tak boleh berurusan kamu. Tak boleh jual beli. Tak boleh jual makan, tak boleh jual minum, tak boleh apa. Bila tak boleh, jadi apa? Jadi kita kesempitan. Nak makan payah, nak minum payah, sehingga sejarah menggambarkan ada yang sampai makan pucuk-pucuk kayu, daun-daun kayu, sampai tahap akar-akar kayu. 3 tahun tuan-tuan. Kita PKP 2 tahun saja. Tu pun tak sampai lagi pucuk kayu, boleh makan lagi. Cuma payah je. Hak tu pun gelisah habis bila lah nak tamat, bila lah nak tamat, bila lah nak tamat. Tu pun tak boleh pi dah. Ni kita kata, kita faham lah zaman Nabi tu. Kita kata logistik macam mana, barangan macam mana, kena pula blokade 3 tahun. Cukup sengsara. Dan ada pula yang paling core, ini paling terkenal kita sebut sebagai assassination character, pembunuhan watak, pembunuhan karakter mulia Nabi Muhammad. Dengan buat apa? Memberikan tuduhan, memberikan labelan, memberikan fitnah kepada fizikal dan batang tubuh Nabi yang sebenarnya apa yang dilempar, apa yang difitnah, apa yang dilabel langsung tak ada pada batang tubuh Nabi. Nabi dituduh tukang syair, Nabi dituduh orang gila, kurang siuman. Nabi dituduh ahli sihir, Nabi dituduh penipu, pembohong, penusta, macam-macam tuduhan. Tapi hakikatnya apa yang mereka fitnah, apa yang mereka lempar, apa yang mereka tuduh tu ada tak pada Nabi? Tak ada pun. Satu pun tak dapat mereka buktikan daripada kesekian banyaknya deretan tuduhan dan labelan tadi. Satu pun tak ada. Ini jenis nak bagi masyarakat tu terpesona, diprovokasikan nak suruh percaya dan terima tu adalah kebenaran. Dan ada beberapa contoh lain yang terkait dengan Al-Quran itu sendiri. Bila mereka melakukan penafian dan penolakan terhadap Al-Quran, ada sampai tahap mereka minta kepada Nabi nak bagi mereka ni percaya Al-Quran tu benar-benar daripada Allah. Dalam surah tu disebutkan apa? Mereka minta Quran ni diturunkan daripada langit dalam bentuk lembaran-lembaran kertas yang siap tertulis. Daripada langit ni sekeping-sekeping, selai-selai, yang terakhir tu jatuh depan muka mereka. Mereka boleh pegang, mereka boleh cek, mereka boleh pastikan, sungguh dah, baru kami beriman, baru kami percaya. Ada yang sampai tahap tu. Ada yang sampai tahap kalaulah Allah ni nak hantar Nabi atau Rasul pada mereka, tak mau manusia yang sama macam mereka. Sebab Muhammad ni manusia yang kami kenal sejak lahir. Sejak kecil lagi kami kenal dia macam mana. Kalau nak lantik juga Nabi, nak lantik juga Rasul, tak mau manusia. Kalau nak, kami nak dari kalangan malaikat. Action. Nak Nabi mereka, Rasul mereka dari kalangan malaikat. Allah bagi Nabi Muhammad tu sebenarnya nak memudahkan dah. Kamu tu manusia, penyampai dakwah kepada kamu pun manusia. Dia membacakan ayat-ayat, dia membacakan perkataan-perkataan yang bahasanya sama seperti kamu. Kamu bercakap Arab, Nabi baca dalam bahasa Arab. Kamu bercakap Arab, Nabi
melagukan Al-Quran dalam bahasa Arab. Kalau nak ditunjukkan contoh-contoh tata cara ataupun praktikal dalam beribadah, dalam berwuduk, manusia dengan manusia senang nak tunjuk. Kalau nak ambil wuduk, basuh lagu ni, kamu boleh tengok apa Nabi buat. Kalau solat semayang pun semayang lagu ni, cara lagu ni, rukuk lagu ni. Kalau berniaga pun lagu ni cara dia, hak ni halal, hak ni haram. Kalau nak berperang ni adab dia, ni etika dia. Manusia macam kamu nak bagi senang. Cuba bayangkan kalau malaikat jadi rasul bagi kamu. Malaikat pula jenis makhluk yang kita anggap sebagai transparent, macam jin, setan, iblis. Jenis tak nampak. Lagu mana? Kebetulan kawan tu pula baca wahyu pukul 2 pagi, jumpa tepi kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. 2 pagi tepi kubur. Tuan tak nampak. Siapa ni? Rasul kamu lah. Kamu minta tu, malaikat. Sudah. Kawan tu pula tak nampak tengah malam. Lagu mana tu tak? Senang ke susah? Susah. Lepas tu nak pergi tanya hukum pun kena cari dulu duduk mana Rasul kita ni. Sebab tak nampak. Lepas tu nak tunjuk. Ni. Aku duduk depan dah ni. Jadi tu imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar tu lagu mana? Keadaan dia. Masa Allah Akbar tak tahu. Dengar dia sebut Subhana Rabbiyal Azim. Tapi lagu mana keadaan dia? Masa sebut Subhanal Azim. Kita tak tahu. Dia sebut Subhana Rabbiyal A'la. Lagu mana keadaan dia waktu sebut tu? At-Tahiyya lagu mana? Sami Allah lagu mana? Jenis tak nampak. Senang ke payah? Susah. Tapi sebenarnya buat ayat macam tu, nak terima ke nak tolak? Nak tolak je sebenarnya. Nak tolak punya pasal. Kalau boleh manusia ni tak maulah nak malaikat. Dan kalaulah jenis tak nampak, ada tak campur tangan iblis dan syaitan boleh putar belik, manipulasi? Boleh. Sorang saja. Syaitan dengar contoh, dia baca ayat ni, hari ni aku nak menyamak, dia bukan nampak apa. Ni wahyu baru untuk kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat hak mengarut. Dia rekod sendiri. Ni wahyu kami baru terima. Semalam wahyu lain. Padahal hak yang kedua tu bukan daripada malaikat Rasul dah. Tapi mungkin daripada jin, mungkin iblis, mungkin setan. Sorang saja. Banyaklah syubhah-syubhah mungkin boleh timbul. Sampai ada yang kata, kerana nak tolak punya pasal. Kalaulah langit ni terbelah. Langit terbelah, turun tangga daripada langit, turun 2 malaikat melalui tangga tu, dan malaikat tu mengkhabarkan dan mengesahkan, kalau ditanya, sungguh ke, betul ke Muhammad tu adalah Rasul daripada Allah? Langit terbelah, turun tangga, malaikat turun, kalau malaikat mengesah pun, sungguh betul Muhammad tu adalah Rasul Allah yang benar. Aku tak percaya lagi. Benda tu tak berlaku, tapi nak habaq dia sendiri imagine benda tu, kalau jadi lagu tu pun aku tak percaya lagi. Nak habaq tolak punya pasal. Dan dia akan banyaklah rentetan sejarah hidup Nabi ni sampai kepada yang mereka muktamadkan. Apa dia sebenarnya? Peristiwa yang berlaku pada hari Sabtu, akhir bulan Safar tahun ke-13 kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut tahun ke-13, Nabi duduk Mekah berapa tahun? Waktu Nabi berdakwah 13 tahun lah. Maksudnya hujung-hujung dia tu. Akhir bulan Safar. Nabi berhijrah Rabiul Awal. Nak cerita hari Sabtu, akhir bulan Safar tahun ke-13 tu adalah meeting rahsia mereka. Perancangan dan tipu daya mereka yang jahat terhadap Nabi Muhammad yang berlaku di Darun Nadwa. Di sinilah mereka bermesyuarat secara rahsia yang dianggotai hampir 100 orang. Yang dijemput oleh Abu Jahal, 1, 2 atau 3 daripada keseluruhan suku-suku dan kabilah-kabilah yang berada di lembah Mekah. Panggil semua wakil-wakil yang paling dipercayai di kalangan mereka. Sebab mesyuarat ni penting, mesyuarat ni rahsia. Tak boleh pecah sebelum mesyuarat, tak boleh pecah dalam mesyuarat, dan tak boleh pecah selepas mesyuarat pun. Hantar hak sungguh-sungguh. Yang boleh dipercayai dari suku dan kabilah kamu. Hanya 2 yang dikecualikan. Yang ada hubungan dengan Nabi.
Geng Bani Hashim tak dijemput, geng Bani Muttalib tak dijemput. Cuma adalah seorang, iaitu pak saudara Nabi, walaupun dia Bani Hashim, walaupun dia Bani Muttalib, iaitu Abu Lahab. Itu pun bukan sebab atas dasar nama Bani Hashim, nama Bani Muttalib, atas dasar kawan rapat mereka. Jadi lebih kurang mesyuarat yang mereka mesyuarat tu, banyaklah agenda-agenda yang mereka buat sampai kepada muktamad nak bunuh Nabi tu. Kalau tuan-tuan baca kitab-kitab sirah ni berbelah-belah sebelum sampai kepada hak terakhir tu. Ada mereka berpandangan, kita ni kalau jumpa Muhammad di jalan-jalan atau lorong-lorong hak sunyi tak ada orang, kita tangkap dia, kita belasah dia sampai mati, kemudian kita buang kat mana-mana. Oh, tak boleh. Lain. Kita tangkap dia, kita penjarakan dia. Waktu duduk dalam penjara, jangan bagi makan, jangan bagi minum, sampai habis, tamat riwayat dia. Tak boleh. Lain. Kita tangkap dia, kita ikat dia, kita masuk dalam kotak. Macam keranda apa mungkin, jangan bagi makan, jangan bagi minum, sehingga dia tak boleh bernafas, lemas dalam tu, sampai mati. Tak boleh. Banyak. Sampailah akhir sekali, kita kepung rumah Muhammad dengan keanggotaan hampir 50 orang pemuda yang gagah, yang berani, yang berwatak pendekar ni, dengan pedang terhunus di tangan masing-masing. Muhammad keluar saja daripada rumah dia, 50 orang ni akan serbu dan menghabiskan, menamatkan riwayat Muhammad. Itu hak mereka muktamadkan. Jadi cuba tuan-tuan bayar. Ni adalah perancangan, ni adalah tipu daya yang jahat. Tapi kalaulah Allah tidak mengutuskan Jibril menyampaikan berita ni pada Nabi, Nabi tahu tak mereka nak buat jahat kat Nabi? Nabi tak akan tahu pun. Tapi Nabi jadi tahu sebab apa? Allah mengutuskan, Allah hantar Jibril, habaq. Mereka ni buat macam ni. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw liyuqtiluka tu. Situ Allah guna kalimah apa? Makar. Allah guna kalimah makar. Wa idh yamkuru, perancangan depa. Sama ada liyusbituka, dia nak tangkap, dia nak gari kamu ataupun nak bunuh kamu. Hak mereka dah sebut dalam mesyuarat tu disimpulkan dalam ayat Al-Anfal 30 tu. Jadi Nabi bagi tahu, jadi Nabi dapat tahu. Jadi Jibril berpesan kepada Nabi apa? Jangan kamu tidur pada malam ini di tempat tidur yang biasa kamu tidur padanya. Jadi ringkas cerita, tengah hari itu Rasulullah pergi bagi tahu kepada sahabat baik dia Abu Bakar bahawa bahawa Allah Subhanahu wa taala dah mengizinkan untuk baginda berhijrah. Sebelum tu Rasulullah lepas apa? Rasulullah lepas sahabat-sahabat dulu. Sahabatnya itulah pemimpin yang amanah, pemimpin yang bertanggungjawab. Kalau tak amanah, siapa yang lepas dulu? Dia dulu. Kat belakang kopi dia, kena tawan ke, terlekat ke, kena sekat ke. Tapi dia suruh sahabat dia pergi dulu. Nak pastikan sahabat-sahabat tu lepas, dia antara yang terakhir. Bukan terakhir betul lah. Nanti Saidina Ali akan bawa isteri dan ahli keluarga hak lain. Tapi kira hak paling last dah tu. Supaya sahabat-sahabat nu selamat. Dan nak habaq amanahnya Nabi ni, dia pesan kat Saidina Ali, barang-barang yang diamanahkan pada baginda, nanti sampai masa bagi balik kat tuan dia. Itu istimewanya Nabi. Walaupun musyrikin Mekah tuduh dia pembohong, penipu, pendusta, time mereka nak pi berjalan jauh, mereka tak bawa barang-barang berharga mereka. Takut kena rompak, takut kena samun. Tapi sebelum mereka pi, mereka amanahkan pada siapa? Barang mereka di Mekah. Mereka cari Nabi juga. Tuan-tuan rasa orang ni nak kata lagu mana ni? Hari biasa Muhammad penipu, Muhammad pembohong, Muhammad pendusta. Time mereka nak pergi jalan jauh, ni tak boleh ni, barang kuat mahal. Tengah jalan kena sambung rompak, cari Muhammad, aku amanahkan, aku titikkan barang ni kamu jaga. Nanti aku balik, aku ambil balik. Dia pergi cari kawan hak dia kata pembohong tu lah. Hak dia kata penipu tu lah. Jadi sebab ada lagi barang-barang yang tersisa dengan Nabi, sebab Nabi nak berhijrah ni. Pesan ke Ali, nanti bagi balik. Ni tuan dia, ni tuan dia, ni bagi balik. Amanah lah tu. Kalau kita, ni mah 3 ketua ni, alang-alang aku bawa hijrah sekali Madinah lah. Kalau kata tak ada amanah.
Ni geran-geran tanah ni penting ni. 14 ekar ni, 60 ekar ni. Berdaya kat aku lah. Tak ada. Jadi akhirnya secara ringkas, pasal apa kena ada 50 orang ni? Kalau seorang, walaupun dia hebat, dia bunuh Nabi, seorang tu pasti akan mewakili hanya satu suku atau suku kabilah. Contoh, kalau Abu Jahal bunuh Nabi. Abu Jahal ni Bani apa? Bani Makhzum. Kita tahulah Bani Makhzum macam mana. Orang-orang Bani Makhzum, contoh sepupu Abu Jahal. Bukan orang lain, Khalid bin Al-Walid. Kita tahu Abu Jahal lagu mana. Khalid bin Al-Walid jenis orang lagu mana. Anak saudara Abu Jahal, siapa? Saidina Umar. Kita tahu Saidina Umar lagu mana. Tahulah Bani Makhzum lagu mana. Walaupun Bani Makhzum ni something gedebel Kelantan kata, tapi kalau Abu Jahal bunuh, Abu Jahal terpaksa berhadapan dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib yang akan tuntut darah Nabi. Walaupun nampak tadi berpuluh-puluh mesyuarat, Bani Hashim dengan Bani Muttalib walaupun dua jangan pandang lekeh. Mereka ada kolaborasi persekutuan dengan banyak. Sebab Bani Hashim, Bani Muttalib ni jenis apa? Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayd. Jenis suka berniaga, suka berkafilah, suka berjalan, suka mengembara, musim panas pergi ke Syam, musim sejuk pergi ke Yaman. Mereka ada hubungan dengan kumpulan tertentu, suku tertentu di luar kota Mekah pun mereka ada, kita kata apa panggil? Rakan kongsi, rakan sekutu. Maksudnya besar juga, jangan main-main walaupun nampak cuma Bani Hashim, Bani Muttalib. Tapi kalau Bani Makhzum kena lawan dua, lepaslah kita. Tapi kalau kita ambil seorang daripada 50 tu wakil setiap suku dan kabilah, lagu mana? Maksudnya, kalau mereka nak tuntut darah Nabi Muhammad, Bani Hashim dan Bani Muttalib terpaksa berhadapan dengan hampir peratusan besar suku dan kabilah yang ada di Mekah. Kerana semua wakil diambil daripada hak pegang pedang tadi. Mesti dia tak mampu dah. Itulah anggapan dia apa. Jadi malam tu kepung rumah Nabi. Kita tak mau cerita panjang lah. Tuan pun tahu mereka tertidur, Nabi keluar apa semua dengan selamat. Okey. Wa akidu kaida. Allah kata, aku pun ada perancangan aku juga. Ada tipu daya aku juga. Bila Allah sebut wa makaru, dia sebut wa makarallah. Ani innahum yakiduna kaida, dia sebut dia juga wa akidu kaida. Aku juga ada perancangan aku. Jadi sebahagian ulama menyebutkan ni adalah bentuk istidraj yang Allah berikan pada mereka. Kita tahu istidraj ni dia nampak macam Allah bagi rahmat, Allah bagi rezeki, Allah bagi baik. Sebenarnya nak bagi dia hanyut. Last sekali, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Berilah tangguh kepada orang-orang kafir tersebut, amhilhum ruwaida. Dan berilah mereka tangguh. Ruwaida ni barang sekejap, barang sebentar. Allah suruh Nabi Muhammad bagi penangguhan kepada manusia-manusia kafir ni barang sekejap, barang sebentar. Sebab Allah ada apa? Allah merancang tipu daya atas mereka. Apa yang Allah nak buat? Baik. Di sini kita ada kalimah famahili. Diulang lagi, amhilhum, mahala. Mahala ni sebahagiannya menyebutkan menunda ataupun memberikan penangguhan waktu dalam tempoh tertentu. Contoh, kalau dalam perlawanan bola sepak, ada referee dia menyebut tamthilil waqt. Referee. Bila mana contoh perlawanan akhir, seri satu sama selepas minit yang ke-90. 90 seri satu sama. Dia pun sebut tamthilil waqt. Waktu ditunda. Waktu diluaskan sedikit. Sebab kalau kita kata berhenti pada minit 90, siapa nak angkat piala kejuaraan? Tak ada, sebab seri satu sama. Maksudnya masa kena diluaskan, masa kena diberi penangguhan. Sama ada nak buat 15 ke, 30 ke, atau nak ditentukan melalui golden goal ikut hang lah tu. Cuma nak habaknya, kena bagi masa sebab nak cari pemenang yang sebenar. Begitu juga kadang-kadang Arab menggunakan kalimah mahala ni bagi orang yang berhutang. Saya orang kaya.
Tiba-tiba mari orang yang memerlukan bantuan, "Ustaz, saya nak berhutang dengan Ustaz. Berapa kamu nak?" 1,000. Saya ambil 1,000. Dan deal perjanjian dia buat, 1,000 ni bila nak bayar? Dia pun sebutlah tarikh sekian-sekian. Kata esok. Esok berapa bulan? 24. Kata Ustaz, saya akan bayar 1,000 Ustaz balik ni hari Sabtu 24 bulan 6 2023. Okey, setuju. Maksudnya lepas pada ni, dia mari balik, Allah Ustaz, sampai ke hari Jumaat ni, malam ni lepas kuliah Ustaz pun baru ada 800 ni. Lagu mana ni? Janji bila? Esok dah nak kena ni. Saya pun tak tahu dah, serabut kepala nak top up 150 lagi. Jadi mahalah di sini, okey tak apalah. Aku bagi peluang, hang carilah mana-mana 150, minggu depan dah. Tu disebut mahalah. Kita bagi masa sekejap, ruang waktu. Tapi yang special di sini, bila Allah Subhanahu Wa Taala yang minta Nabi supaya memberikan ruang tersebut. Sedangkan Nabi ni pihak yang dianiaya, pihak yang dizalimi. Kalau kita ambil secara ringkas, satu di atas, satu di bawah. Yang di atas yang memiliki, yang berkuasa. Biasanya orang yang memberi kesempatan kepada orang lain ni hak duk alik atas tu, hak ada kuasa, hak memiliki. Contoh macam kes referee tadi. Siapa yang paling berkuasa atas padang? Besar mana pun pangkat orang lain, kena ikut referee pada masa tu. Prik, dia kata prik, kena berhenti. Prik, kad merah pun ikut dia. Dia ada kuasa. Pemain walaupun dia kata dia betul, aku tak cantah dia tu, tak kira. Bila referee kata ni, hang kena terima. Macam juga saya dengan orang hak saya bagi hutang. Sepatutnya hak bagi penangguhan siapa? Orang hak memiliki, hak berkuasa. Tak pernah lagi kita dengar orang hak berhutang tu mari, Ustaz, disebabkan saya malam ni ada 850, saya tunda, saya tangguhkan seminggu lagi. Dia pula bagi tunda kat kita. Tak ada lagi logik lagu tu kan. Tapi hak ni, hak dianiaya, hak dizalimi Nabi Muhammad dan sahabat. Kita kata hak rendah, patutnya depa hak bagi penangguhan tu. Kami pembesar-pembesar Quraisy, kami pemimpin-pemimpin elit, minta kamu berhenti daripada berdakwah, minta kamu berhenti daripada sebarkan Islam. Kami bagi masa sebulan lagi daripada sekarang, tak buat juga, kami kepung, kami bunuh kamu. Patut hak berkuasa, hak besar. Tapi apa maksud Allah minta pada Nabi berikan penangguhan sementara? Daripada dapatan tafsir-tafsir yang saya boleh rumuskan, yang paling menarik ialah beri penangguhan barang sekejap, barang sementara waktu ni, wahai Muhammad, jangan sesekali kamu mengangkat tangan kamu kepada kami, bermohon dan mendoakan azab dan kebinasaan buat mereka. Hold dulu, stop dulu. Bayangkan tuan-tuan, kalau Nabi angkat tangan, Nabi bermohon, Nabi berdoa, ya Allah azab dan musnahkan mereka, agak-agak apa jadi kepada kafir Quraisy. Tuan-tuan boleh bayang, dalam sejarah Nabi dan Rasul sebelum ni, bila Nabi Nuh angkat tangan bermohon pada Allah untuk umat dia, apa jadi? Bila Nabi Nuh bermohon, apa jadi kat umat dia? Habis hanyut, habis lemah. Hak tinggal, kita kata lebih kurang 83 orang hak beriman atas kapal. Kita tak tahu secara spesifik berapa jumlah hak mati lemas pada masa tu. Tapi nak kata 1,000, mungkin lebih daripada 1,000. Tapi hak selamat 83. Bila Nabi Nuh angkat minta dengan Allah. Bila Nabi Hud angkat tangan minta dengan Allah, apa jadi dekat umat dia? Hak mengagungkan materialism tu. Hak Allah gambarkan dalam surah Al-Fajr. Alam tarakai fafa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Bangunan tinggi-tinggi, tiang hak besar-besar. Mereka duk agungkan materialisme pada masa tu. Akhirnya Nabi Hud angkat tangan, mari angin. Angin tu putak mereka, angkat setinggi-tinggi, kemudian hempapkan mereka kembali ke bumi. Tuan-tuan boleh bayang tak apa jadi? Lempenglah kita. Bila Nabi Hud angkat tangan berdoa, apa jadi kepada kaum Samud? Waktu malam mereka cuba nak bunuh Nabi Saleh, Allah menurunkan hujan batu daripada langit. Allah menurunkan petir yang menyambar mereka, diikuti dengan gempa bumi yang dahsyat. Bila Nabi Lut angkat tangan untuk umat dia, apa jadi?
Allah terbalikkan bumi. Hak jadi laut mati itulah kat Jordan. Hak alik atas jadi duk alik bawah, hak bawah jadi duk alik atas. Dan agak-agak tuan-tuan, kalau Nabi Muhammad yang angkat tangan doa azab dan kebinasaan musyrikin Mekah, agak-agak awal jadi. Tak tersisa lah tuan-tuan. Tapi Allah kata, hold, bagilah peluang sekejap. Sebab wa akidu kaidah, Allah nak bagi kat mereka nanti perang Badar. Jadi untuk peristiwa mereka nak bunuh Nabi, biar bagi Nabi lepas dulu. Bila Nabi pergi ke Madinah, apa Nabi buat? Secara ringkas, Nabi buat 3 benda besar. Pertama, bina Masjid Quba, bina Masjid Nabawi. Yang kedua, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Yang ketiga, apa dia? Buat undang-undang yang kita kenali sebagai Sahifah Madinah atau bahasa kita disebut Piagam Madinah. Undang-undang terpakai untuk semua yang berada di bumi Madinah. Jadi ringkas cerita, bila Nabi dah ada ramai pengikut, Nabi dah ada kekuatan, maka pada 17 Ramadan 2 Hijrah, bersamaan 17 hari bulan Mas 624 Masihi, berlakulah perang Badar. Nabi Muhammad dan sahabat dengan siapa? Ni lah, geng-geng duk lawan Nabi di Mekah dululah. Ni nak menguji. Kalau kita tengok jumlah tentera Islam perang Badar berapa? 313 lah lebih kurang. Logistik dan kawaleri ada berapa? Kuda 2, unta 70. Tentera Islam. Kuda 2 ekor. Unta 70. Dengan logistik, pedang-pedang dan alatan yang terhad. Hak ada baju besi tu boleh bilang dengan tangan. Hak ada pedang pun boleh bilang dengan tangan. Hak lain tu mungkin guna pelepah tamar, kayu-kayu sebagai senjata. Bandingkan dengan logistik yang dipunyai oleh musyrikin Mekah. Mereka lebih kurang 900 lebih. Kita bundarkan 1000. 313 nak lawan 1000. Purata dia, seorang tentera Islam kena lawan dengan 3 orang. Kita hari ni kalau ada pergaduhan street fighter, jumlah kita malam ni ustaz, seorang kita kena lawan 3, geng depa lagu mana? Berderau muka kita tak? 1 lawan 3. Hang pun 1 dengan 3. Hang pun 1 dengan 3. Fikir 14 kali. Jumlah fikir 14 kali. Kita pula cerita apa? Kita ada pisau, golok, parang. Mereka machine gun M16. 40 kali pula kena fikir. Jumlah mereka 100 ekor kuda. Islam 2, mereka 100 ekor tentera berkuda. Kita unta 70, mereka 170. Ni Imam Bukhari sebut dalam rumusan perang Badar. Tapi akhirnya apa yang jadi? Islam hanya syahid 14 orang. Saya ingat 14 orang. 14 daripada 313, cuma 4% kehilangan nyawa. Kerugian nyawa 14 orang daripada 313, cuma 4%. Depa 70 orang yang mati, 70 orang ditawan. Maknanya kerugian depa 70, 140 daripada 1000, lebih kurang 14 hingga 15%. 14 depa rugi. 70 hak mati tu biasanya pemimpin mereka hak kokoh. Itulah Allah dia tunggu pun. Abu Jahal mampus. Umayyah bin Khalaf ada seksa Bilal tu. Kemudian siapa lagi? Al-Walid bin Al-Mughirah, bapa saudara Abu Jahal. Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Tu hak kau punya banyak mati dalam perang Badar. Kemudian diikuti dengan perang seterusnya. Perang Uhud ada berapa orang mati pula. Perang Ahzab pun tak menang. Perang Suwaid, perang Hamra'ul Asad, perang-perang lain. Sampailah Allah nak beri kemenangan yang paling besar yang berlaku pada 8 Hijrah. Iaitu Fathu Makkah. Pembukaan kota Mekah. Nabi datang dengan berpuluh-puluh, beratus ribu tentera dengan para sahabat tanpa menitiskan walaupun setitik darah. Ada sebenarnya. Ada yang meninggal. Tapi dia sejarah picisan. Kalau tuan-tuan baca hal sebenar, ada berlaku perkelahian walaupun ramai tak mati. Tapi sejarah menyebut umum tanpa setitik darah. Dan waktu itulah Rasulullah berbai'ah dan Rasulullah memaafkan hampir totally lah kita kata kepada musuh-musuh. Walaupun pada masa tu kita boleh tengok blacklist yang Rasulullah bawa ada beberapa belas nama. Nama yang di blacklistkan oleh Nabi. Jumpa orang ni tangkap hukum bunuh.
Adalah 2-3 orang memang kena bunuh, tapi hak lain dimaafkan Nabi. Antaranya yang dimaafkan Nabi dalam sejarah yang terkenal ialah siapa? Hak bunuh 4 saudara dia dalam perang Uhud. 4 saudara Nabi Hamzah terbunuh dalam perang Uhud. Siapa yang bunuh 4 saudara Nabi itu? Wahsy kan? Wahsy ada senarai black Nabi. Tapi Rasulullah memaafkan Wahsy. Tapi Nabi bersandar, jangan melintas depan mata aku. Walaupun dia dimaafkan, dia antara sahabat yang tak boleh masuk dekat dengan Nabi. Kena duk main jauh-jauh. Nabi bersandar, jangan kamu melintas depan mata aku. Sebab bila tengok kamu, aku akan teringat kepada Hamzah. Apa yang kamu buat pada Hamzah. Tapi dia membalas jasa Nabi tersebut, memaafkan dia dengan apa? Dengan tombak dia, dengan lembing dia. Dia kata apa? Dahulu dengan tombak dan lembing inilah yang telah membunuh manusia yang paling mulia. Merujuk kepada Hamzah. Dan hari ini dengan lembing dan tombak yang sama telah membunuh manusia yang paling celaka. Yang paling durjana. Siapa dia? Dia bunuh siapa di kemudian hari? Nabi palsu. Itulah Musailamah Al-Kazzab terbunuh di tombak dan lembing Wahsy hak bunuh Hamzah dulu. Itulah sejarah dia. Jadi bila itulah sejarah dia, habislah penafsiran kita malam ni pun. Famahilil kafirin na'amhilhum ruwaida. Itulah kemenangan besar umat Islam yang diberi oleh Allah pembukaan kota Mekah. Bukan setakat ramai-ramai masuk Islam, bukan setakat totally dimaafkan oleh Nabi, tetapi 360 patung berhala hak sebelum ni berada di sekitar Masjidil Haram dan Kaabah, semuanya turut dibinasakan dan dihancurkan oleh Rasulullah buat selama-lamanya. Jadi kita berhenti di sini. Mudah-mudahan untuk pertemuan selepas ni kita kena cari surah bagus lah. Habislah sana. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sihat kita semua, panjang umur, diberikan kesihatan untuk sama-sama sentiasa dapat datang berjamaah, menunaikan solat bersama-sama di masjid, mengikuti majlis-majlis ataupun kuliah-kuliah ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.